Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali sambungan untuk tajuk 2 minggu lepas. Minggu lepas kita terhenti, iaitu berhubung dengan apa dia minggu lepas sebenarnya, takalluf yang terakhir tu. Sebab ada kaitan tajuk ni dengan golongan ekstrim yang pernah muncul di awal zaman sahabat, iaitu golongan Khawarij. Walaupun nama ni dah tak digunakan pada zaman sekarang, tetapi orang yang memiliki ciri-ciri dan sifat seperti Khawarij masih wujud ataupun masih ada. Mungkin di tempat kita, mungkin di tempat lain, dan kewujudan dia tu mungkin akan wallahu alam kekal sampai bila, wallahu alam. Tapi ciri-ciri yang disebut dalam sejarah itu masih ada. Minggu lepas kita telah masuk yang kedua selepas takalluf, iaitu menolak konsep taisir, memudahkan. Iaitu ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ke Yaman, maka pesanan baginda kepada kedua-duanya, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaklah kamu berdua permudahkan urusan agama, permudahkan, jangan disusah-susahkan, gembirakan, jangan menakutkan. Lebihkan perkhabaran yang menggembirakan, bukan yang menakutkan. Hendaklah saling bekerja sama dan jangan berbeza pendapat. Itu pesanan Nabi kepada dua sahabat ini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni dalam sahihnya di bawah beberapa judul bab yang berbeza. Antaranya di bawah bab yang bertajuk pada menyatakan sabda Nabi, hendaklah kamu permudahkan, jangan kamu persusahkan. Kerana sesungguhnya baginda suka kan kepada memberi keringanan dan kemudahan untuk manusia. Disebabkan kejahilan golongan Khawarij tentang sunnah, nama ni nama nisbah pada zaman dahulu lah. Zaman sekarang ni ada nama lain. Yang masyhur yang digunakan sekarang ni, golongan ekstrim, adalah golongan Ahbash. Kalau tuan-tuan baca dalam majalah AI yang terkini bulan ni, ada satu perbahas tajuk khusus tentang kesesatan golongan Ahbash. Ada kawan saya cerita, satu ketika dia semaya di Masjid Gua Musang, bukan masjid baru, masjid lama. Masjid Gua Musang ada kubur dalam. Dia kata lepas semaya asar nak keluar tu, dia nampak ada 2-3 orang jemaah yang sembahyang dia menghadap sebelah timur. Kalau kita menghadap kanan, dia menghadap kanan. Rupa-rupanya itulah ciri golongan Ahbash. Dia akan buat benda-benda yang karut-marut, pelik dalam agama, memberikan pandangan dan fatwa yang berbeza daripada jumhur ulama. Salah satunya, solat dia membelakangi kiblat. Tak jumpa lagi. Kalau kita jumpa, ada lah. Hak takalluf tu hak biasa je. Ni hak peringkat yang agak luar biasa. Mungkin kita tak jumpa lagi, tapi ada dah orang jumpa. Maka mereka itu sangat pesimis terhadap sunnah. Pesimis lawan kepada sifat optimis, tidak yakin, menaruh sangkaan yang tidak baik terhadap sunnah-sunnah Nabi yang bersifat taisir, memudahkan. Lalu mereka pertikai dan menolaknya. Sebagaimana kata Al-Azraq Ibn Qais meriwayatkan, kita baca terjemahan terus. Katanya, kami sedang berada di tebing sungai Ahwaz di Iraq untuk memerangi puak Haruriyah. Haruriyah ni puak Khawarij.
tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami datang menunggang kuda lalu bersolat. Berhenti letak kuda, solat di tepi itulah, tepi tebing sungai Ahwaz. Dan dia melepaskan tali kudanya. Tiba-tiba kuda itu meninggalkannya. Lantas beliau menghentikan solat. Berhentilah. Macam kita solat, tiba-tiba ada orang curi duit kita. Adakah kita nak teruskan solat atau nak ambak? Jadi Abu Barzah pergi kejar untanya, menghentikan solatnya. Kemudian datang semula untuk menunaikan solatnya. Lalu seorang lelaki Khawarij berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang ini, dia telah meninggalkan solatnya kerana seekor kuda." Baik, apa jawab Abu Barzah? "Sesungguhnya aku dengar kata-kata kamu, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tiada seorang pun yang bercakap kasar denganku. Sesungguhnya aku pernah menyertai 6 hingga 8 peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah menyaksikan pendekatan taisir, pendekatan yang bersifat memudahkan dalam agama, dalam ibadat, sehingga aku lebih suka pulang bersama dengan binatang tungganganku daripada membiarkan ia kembali ke tempatnya sehingga akhirnya menyusahkanku. Sesungguhnya jarak rumahku jauh. Jika aku solat dan biarkan nescaya aku dapat kembali kepada keluargaku. Nescaya aku tidak akan kembali kepada keluargaku sampai waktu malam." Bukanlah bermakna bila seseorang itu berada dalam keadaan solat dan dia berdepan dengan suasana yang lebih berbahaya, boleh jadi hartanya dicuri, boleh jadi nyawa terancam, lalu dia meneruskan solatnya atas alasan dia sedang solat, maka dia boleh memutuskan solatnya. Bahkan terdapat dalam hadis Nabi, sesiapa yang solat tiba-tiba, mungkin ada binatang berbisa seperti akrab, kalau jengking, ada hayah, ada ular, dia boleh memukulnya walaupun dalam solatnya. Dan kalau dirasakan perlu untuk dia putuskan solatnya sebab binatang itu lebih berbisa, maka bunuh dulu binatang itu, boleh solat lepas tu pula. Dan tidak boleh dia ambil alasan dia nak teruskan solat, dia kata tak apalah, kena ketik kau binatang berbisa, mati-matilah, yang pentingnya aku boleh teruskan solat. Itu satu menolak konsep taisir. Agama bagi kepada kita sesuatu yang untuk memudahkan kita. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa golongan Khawarij tidak menerima sifat kemudahan, iaitu bergerak dalam solat untuk tujuan yang mustahak. Boleh bergerak bagi tujuan yang ada keperluan. Meskipun kaedah itu menepati sunnah Nabi dan menepati konsep taisir yang menjadi dasar penting dalam ajaran Islam. Taisir yang bersifat memudahkan. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, dalam banyak kitab-kitab furu' perbahasan fiqh ni, banyak perkara-perkara yang sangat rumit dan lebih kepada ta'sir bukan taisir. Lebih menyusahkan bukan lebih memudahkan. Contohnya dalam bab tayammum. Dalam bab tayammum tidak ada arahan daripada Nabi kalau kita masuk waktu salat tiba-tiba tak ada air. Lebih lagi kalau kita musim kemarau ni, mungkin tempat kita kemarau kita pun masih ada air lagi. Tapi kalau negara Arab tak ada air, diharuskan bertayammum. Ada pandangan, sebahagian pandangan ulama fiqh mengatakan kena usaha cari air dulu. Carilah berapa kilo pun baru boleh. Tak jumpa juga baru boleh bertayammum. Sebenarnya tidak ada arahan itu daripada Nabi. Kalau seseorang itu meyakini betul tak ada air, maka dia boleh terus bertayammum untuk salat. Tidak ditaklifkan untuk dia berjalan berkilo-kilo cari air dulu, tak perlu. Kalau dia berada dalam keadaan sudah sampai waktu salat dan tak ada air, dia boleh bertayammum. Sebab itu satu rukhsah. Kalau seseorang itu berdepan dalam keadaan air tak ada air sikit, ada sebotol je air, cukup untuk minum. Adakah dia memilih untuk berwuduk dengan sebotol itu menyebabkan dia tak ada air untuk minum? Lepas tu dia dahaga, lepas tu dia solat dalam keadaan dia sakit kepala sebab badannya kekurangan air, maka dia boleh memilih untuk bertayammum. Air itu digunakan untuk minum. Air itu ada, tetapi air itu lebih mencukupi untuk minum.
Kalau berwuduk tak ada dah air. Kalau air itu adalah jumlah yang banyak, lain cerita. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Mereka ni berpegang kepada falsafah yang disebut bid'ah hasanah. Ini cukup masyhur tempat kita. Asalnya tidak wujud. Ini salah faham yang berlaku apabila Al-Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang mahmudah dan bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Adapun yang terpuji ialah ma wafaqas sunnah, yang menepati sunnah. Yang menepati sunnah. Adapun yang tercela adalah yang menyalahi sunnah. Maksud yang menepati sunnah yang baik ialah bukan dalam urusan ibadat, dalam urusan dunia yang memberi maslahah untuk kehidupan agama. Sesuatu yang dianggap baru tetapi ianya masmuh, dibenarkan dari sudut hukum halal haram, ianya halal. Sesuatu yang baru tetapi hanya bersifat wasilah. Macam kita guna mikrofon, guna membesar suara. Perkara ini adalah bid'ah dari sudut lugatan bahasanya sebab tidak wujud zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dibenarkan dari sudut syarak sebab perkara ini tidak haram. Itu sebenarnya dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i. Tetapi ada orang yang menggunakan istilah ini dengan cara yang sangat longgar sehingga mereka berpegang kepada apa yang disebut apa sahaja yang baru dalam urusan ibadat, kalau dianggap baik maka boleh digunakan. Itu satu pandangan, dan pandangan itu adalah pandangan yang lemah. Dalam satu asar riwayat oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, ini panjang cerita dia ni, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apabila Abu Musa memberitahu Ibnu Mas'ud bahawasanya beliau melihat di masjid sekumpulan lelaki sedang duduk dalam halaqah bulatan zikir untuk bertakbir, bertahlil, bertasbih menggunakan biji-biji batu mengikut cara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini bukan berlaku di Madinah, berlaku di tempat lain. Berlaku di Kufah. Berlaku di Kufah. Dilihat oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan diceritakan kepada dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan kepada Ibnu Mas'ud peristiwa yang berlaku. Ada beberapa lelaki sebelum masuk waktu subuh berada dalam halaqah, satu kumpulan, dua kumpulan, tiga kumpulan, masing-masing pegang biji batu. Sebenarnya berzikir itu tidak salah, bertakbir itu tidak salah, bertasbih itu tidak salah. Yang dimuskilkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari tentang kaifiyat yang mereka buat. Adakah berzikir berhajat kepada buat halaqah? Perlu ada ketua seorang, orang yang kena ikut? Adakah perlu serentak atau masing-masing buat sendiri-sendiri? Jadi kaifiyat yang dibuat adalah sesuatu yang dianggap takalluf, sebagaimana yang dilihat oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu dia melaporkan kepada Ibn Mas'ud waktu ni waktu sebelum subuh. Mendengar perkara itu, Abdullah bin Mas'ud menuju ke masjid lalu menegur mereka dengan berkata, kamu hitunglah amalan buruk kamu itu lebih baik, maka aku jamin bahawa amalan baik kamu tidak akan hilang sedikit pun. Celakalah kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah cepatnya kebinasaan kamu, kerana para sahabat Nabi masih ramai lagi, baju baginda pun masih belum hancur, sebab Nabi masa ni baru sahaja meninggal untuk tempoh yang tidak berapa lama. Demi yang nyawaku di tangannya, adakah sesungguhnya kamu berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Nabi Muhammad, atau kamu sebenarnya membuka pintu kesesatan? Jadi apabila Ibnu Mas'ud menegur mereka, lalu mereka menjawab, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tujuan kami hanyalah untuk kebaikan. Ma aradna illal khair, tidaklah yang kami kehendaki kecuali kebaikan. Apa salahnya niat kami baik? Ini banyak orang kita yang buat sesuatu yang tidak disyariatkan dalam urusan ibadat. Apa salahnya? Tujuan kita baik. Tidak salah kalau tidak melibatkan urusan ibadat.
Tapi kalau melibatkan urusan ibadat yang tidak disyariatkan tetapi dilihat oleh manusia baik, kita tidak boleh menentukan sama ada perkara itu baik ataupun tidak. Tapi kalau melibatkan urusan dunia, maka dipersilakan untuk kita lakukan apa yang kita lihat lebih baik. Kata mereka, tujuan kami tidak lain dan tidak bukan kecuali kebaikan. Lalu dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa ramai orang yang memang bertujuan baik tetapi tidak kena caranya. Cara tu tak kena. Niat baik tu baik tapi tak kena caranya. Maka kita menganggap sebenarnya yang ketiga ni ada kaitan dengan yang kedua. Dari sudut berpegang kepada falsafah bid'ah hasanah, dia ada kaitan dengan menolak konsep taisir. Konsep memudahkan. Memudahkan maknanya perkara tu setakat tu saja, tidak ada lagi tokok tambah dan diubah suai. Demi Allah aku tak tahu, boleh jadi kebanyakan mereka itu adalah dari kalangan kamu. Untuk menjelaskan kata-kata Abdullah bin Mas'ud ini, Amr bin Salamah ni adalah seorang anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud yang turut meriwayatkan asar. Asar ni riwayat-riwayat yang datang daripada sahabat. Lalu kata Amr bin Salamah, kami melihat semua lelaki yang berada dalam halaqah itu menyertai puak Khawarij lalu menyerang kami pada hari peperangan An-Nahrawan. Mereka menyertai golongan Khawarij. Asar ini menunjukkan bahawa amalan berzikir dalam halaqah beramai-ramai adalah amalan bid'ah yang telah dibuat oleh puak Khawarij yang memerangi para sahabat dalam peperangan An-Nahrawan. Manakala jawapan yang mereka berikan kepada Ibnu Mas'ud menunjukkan bahawa mereka membela amalan bid'ah mereka dengan alasan ia adalah perkara yang hasanah. Kita disuruh berzikir tapi kaifiyat, ini kena faham kaifiyat. Apabila melibatkan ibadat khusus, kalau ada nas buat setakat yang nas, kalau tak ada maka dia terbuka umum. Soal apabila kita menetapkan dengan kaifiyat yang tertentu, macam kita baca Yasin pada Jumaat, tidak ada nas mengkhususkan baca Yasin pada Jumaat. Kita nak baca boleh, tetapi jangan dalam bentuk mentakhsiskan, mengkhususkan. Bukan niat untuk mengkhususkan. Nak baca sendiri pun boleh, nak baca ramai-ramai pun boleh. Tapi pastikan kita baca ramai-ramai, tak semestinya baca serentak. Kecuali dalam baca dalam bentuk ta'lim, untuk mengajar seorang guru, ajar yang lain ikut. Tapi dalam tujuan untuk beramah, masing-masing baca sendiri. Baik. Mereka cuba membalut kebatilan dengan kebenaran. Telah disebut sebelum ini bahawa puak Khawarij dikenali dengan beberapa gelaran seperti Al-Muhakkimah dan juga Asy-Syurah, yang menggambarkan seolah-olah mereka berada di atas kebenaran. Gelaran Al-Muhakkimah misalnya diberi kerana kerana slogan yang sering mereka lakukan ialah Inil hukmu illa lillah, tiada hukum melainkan bagi Allah. Kononnya mereka hanya berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengatakan mereka mahu kepada hukum Allah. Begitu juga dengan gelaran Asy-Syurah, kerana mereka mendakwa kononnya mereka orang yang telah menjual diri mereka kepada Allah, sanggup berkorban nyawa kerananya. Sebagaimana dalam ayat Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, dalam surah At-Taubah. Maka tidak dinafikan bahawa gelaran yang mereka pakai itu mengandungi maksud yang baik, dari segi bahasanya baik. Manakala slogan yang mereka lakukan juga adalah slogan yang benar, tetapi hakikatnya semua itu hanyalah suatu gimmick, benda yang dibuat untuk tipu orang lain kerana ada maksud yang tidak baik di sebalik slogan yang baik, dengan tujuan untuk mengaburi kebatilan yang mereka lakukan terhadap khalifah dan umat Islam pada masa itu. Sebab itu bila Khalifah Ali bin Abi Talib ketika itu mendengar puak Khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah,
kami golongan yang benar bahawa segala hukum keputusan itu adalah milik Allah. Lalu katanya, kalimatu haqqin, perkataan yang benar, urida bihi batil, tetapi yang dia kehendaki dengannya adalah perkara yang batil, perkara yang jahat, perkara yang salah. Dia guna istilah yang betul, tapi dia mahukan perkara yang salah. Yang kelima, mereka ni membaca Quran tanpa penghayatan dan keikhlasan. Adakah terdapat dalam kalangan kita yang begini? Boleh jadi. Kita tak puasa, kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah, tapi dari sudut sifat dan ciri-cirinya, bila tiba bab baca Quran tidak ada penghayatan, keikhlasan. Ada orang tak boleh tegur dia, bila tegur dia kata, oh tak apa dah, tak ada ikhlas, tak ada itu, sebenarnya baca juga, tengok orang yang tak baca langsung. Kita dalam bab agama, kita jangan bandingkan dengan orang yang lebih rendah kedudukan, kena bandingkan dengan orang yang lebih tinggi kedudukan daripada kita. Apabila cara beragama kita tu kurang betul, maka kena betul dan berterima kasih kepada orang yang tegur. Tidak ada penghayatan, tidak ada keikhlasan. Nabi pernah bersabda, mereka ni membaca Quran dengan lunak tetapi tidak melepasi halqum mereka. Tidak melepasi halqum maknanya tidak masuk dalam hati mereka. Jadi untuk menjelaskan maksud ini, Al-Imam An-Nawawi memetik kata-kata Qadhi Iyad bahawa ia membawa dua pengertian. Hati mereka ni tidak memahami Quran yang mereka baca, dan mereka tidak mendapat manfaat daripada bacaan mereka. Atau yang kedua, segala amalan dan bacaan mereka tidak diangkat dan tidak pula diterima. Imam Bukhari meriwayatkan hadis berkenaan dengan golongan Khawarij ini di bawah beberapa judul, antaranya bab yang menyatakan dua orang yang membaca Quran untuk riak, mencari makan dengannya dan berbangga dengannya. Dan satu bab yang lain disebut bacaan orang jahat dan munafik, serta suara mereka dan bacaan mereka tidak melepasi halqum mereka. Maknanya mereka tidak ikhlas. Na'udzubillah min zalik. Yang keenam, mereka ni suka mengkafir dan memerangi umat Islam. Suka mengkafirkan umat Islam ni, kalau baca dalam sejarah perkembangan kemunculan Ahbash, pengasas dia asalnya orang Habsyah, kemudian berpindah ke tak silap ke Lebanon, ke Beirut, Lebanon. Golongan yang sangat ekstrim, dia mendakwa dari segi fiqh dia ikut mazhab Syafi'i, dari sudut tarikatnya dia ikut tarikat Rifa'iyah, dari sudut akidahnya dia ikut akidah mazhab Asy'ariyah. Itu dakwaan dia, tapi secara realitinya banyak yang bercanggah, banyak perkara yang bercanggah. Dan berlaku di negara Arab banyak huru-hara kacau bilau disebabkan puak Ahbash yang perangai dia serupa dengan Khawarij, sehingga ramai tokoh-tokoh ulama yang telah dikafirkan oleh mereka. Kita nak sebut pun tak tergamuk, kita nak sebut bukan tak sapati. Ramai tokoh-tokoh ulama yang tidak semendapat dengan mereka, mereka anggap sebagai kafir. Semua kena ikut dia. Di Malaysia ni pun wujud dah. Wujud dah. Ada dalam satu Facebook seorang hamba Allah, memang jelas dia tu Ahbash. Siapa ada kata kehilangan MS-370 ni kemungkinan disebabkan oleh pengganas. Dia kata di dunia siapa lagi pengganas kalau bukan puak-puak Wahabi. Tak ada pasal-pasal kait dengan Wahabi. Dia suka bila-bila tidak sependapat dengan orang lain, dia suka tuduh begitu dan begini, buktinya tak ada. Jadi cara cakapnya adalah caca merba dan apa orang Kelantan kata ngabe sok. Ngabe jadi mengarut. Jadi sepupu orang yang sudah hilang kewarasan bercakap dengan tidak ada fakta, dengan tidak ada hujah. Baik. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, hadis ni ada dalam Bukhari, penulis ni mendatangkan mafhumnya. Mereka memerangi orang Islam tetapi membiarkan sahaja para penyembah berhala. Ibnu Umar
menganggap mereka sebagai sejahat-jahat makhluk. Dan Ibnu Umar berkata mereka mencari ayat-ayat Quran yang ditujukan kepada orang kafir, tetapi digunakan ayat itu untuk ditujukan kepada orang beriman. Salah guna ayat Quran ini tuju untuk orang kafir, tapi diguna ayat itu untuk ditujukan kepada orang beriman bagi memenangkan pendapat mereka. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi membahagikan puak Khawarij kepada dua kumpulan. Pertama, ada kumpulan yang mengkafirkan semua para sahabat yang terlibat dalam peperangan Jamal, Siffin, yang redha dengan setuju dengan majlis tahkim. Ini kena baca sejarah para sahabat. Peperangan Jamal, Siffin yang berlaku antara kumpulan yang berpuak kepada Ali dan kumpulan yang berpuak kepada Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajma'in. Peperangan Siffin antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya berlaku ni hanyalah salah faham. Tetapi golongan Khawarij mengambil tindakan yang sangat ekstrim. Mereka mengkafirkan semua sahabat yang terlibat dalam peperangan ini. Adapun majlis tahkim, majlis tahkim puak Syiah menyokong pihak yang pro kepada Ali dan menganggap bersalahnya puak yang tidak bersetuju dengan Ali. Kemudian yang kedua, kata Ibn al-Arabi, kumpulan Khawarij yang mengkafirkan sesiapa yang melakukan dosa besar. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, orang melakukan dosa besar selagi dia tidak beriktikad untuk menganggap halalnya dosa yang dilakukan itu dosa besar tu, maka dia masih orang beriman. Cuma dia anggap orang yang asin lillah, derhaka kepada Allah. Tapi Khawarij kata orang yang buat dosa besar dia terus menjadi kafir. Adapun golongan Mu'tazilah mengatakan mereka itu berada antara dua manzilataini. Mu'tazilah berpendapat orang melakukan dosa besar berada bainal manzilataini, tidaklah Islam, tidak kafir, tengah-tengah. Khawarij kata terus jadi kafir. Manakala Al-Hafiz Ibn Hajar menegaskan bahawa puak An-Najdah menambah pegangan takfir Khawarij kepada sesiapa yang tidak keluar memerangi orang Islam, meskipun orang itu berpegang dengan akidah mereka. Baik, kita pergi akhir sekali kepada yang ketujuh, berlaku penyelewengan dari sudut akidah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menegaskan bahawa tauhid buat Khawarij ini sama dengan Mu'tazilah. Dari sudut orang melakukan dosa besar mereka sedikit berbeza, tetapi dari sudut menganggap Al-Quran sebagai makhluk bukan kalamullah, Khawarij sama dengan Mu'tazilah. Kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menghuraikan pegangan tauhid Mu'tazilah yang banyak berkisar kepada konsep takwil, seperti mentakwilkan sifat istiwa bagi Allah, sifat maha tinggi Allah di atas sekalian makhluknya. Lalu mereka takwilkan dengan maksud istaula, yang menguasai, memerintahkan. Dan mereka berpegang kepada pandangan mengatakan Allah Ta'ala berada di mana-mana tempat. Maknanya dalam pegangan ini Mu'tazilah hampir sama dengan apa tadi, Khawarij, dan satu lagi Jahmiyah. Banyak tempat kita adalah Jahmiyah dengan Mu'tazilah apabila melibatkan perbahasan tentang sifat-sifat Allah, kerana menggunakan kaedah takwil yang terlalu luas. Takwilan tu dia ada syarat-syarat dia, ada tempat yang bolehkan, tetapi jarang sekali. Tapi manhaj as-salafus salih asalnya berpegang kepada kaedah hanya memahami makna bagi sifat Allah setakat yang difahami dari sudut bahasa, manakala kaifiat bagi sifat itu tafwid, diserahkan kepada Allah, sebab dia yang lebih tahu. Apabila Allah Ta'ala menyatakan sifatnya, maka kita kata itu adalah sifat yang sabit bagi Allah, tapi bukan sama dengan sifat makhluk. Tapi orang yang ada penyakit tashbih dalam hati, bila dengar satu sifat dia kata serupa dengan makhluk ni. Allah Ta'ala menceritakan sifat dia yang tidak sama dengan sifat makhluk, dan perlu difahami dalam konteks itu adalah sifat Allah yang hanya layak untuk dia. Golongan Jahmiyah dia menafikan.
Mereka mengatakan Allah Ta'ala berada di mana-mana. Puak Khawarij juga mempunyai titik persepakatan dari sudut apa dia mengkafirkan Khalifah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib serta semua yang terlibat dalam peperangan Jamal, Siffin dan Majlis Tahkim, sebagaimana mereka juga sepakat berpegang kepada wajib melucutkan, memerangi dan membunuh pemimpin yang jahat, meskipun kejahatan itu hanya pada kacamata, pada pandangan mereka sahaja. Baik, kita nak habiskan hari ni untuk tajuk ni, kita baca sepitah lalu. Ada beberapa perkara lagi. Pendapat Khawarij yang bercanggah. Selain daripada ciri di atas, puak Khawarij juga berpegang kepada pelbagai pendapat yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Antara yang dilihat sebagai salah dan bercanggah ialah segala perbuatan hamba katanya mengikut kehendak Allah Ta'ala semata-mata, seolah-olah hamba tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada pilihan. Mereka menolak ijtihad dan berpegang kepada zahir Al-Quran. Mereka menolak taklif sebelum diutus Rasul ataupun sebelum disampaikan dakwah Rasul. Mereka menolak adanya taklif, menolak adanya azab kubur, harus tiada khalifah bagi umat Islam kerana mereka tidak perlu kepadanya. Kemudian keenam, mereka membunuh kanak-kanak dan wanita bagi pihak yang menyalahi mereka. Kalau tak setuju dengan dia, tak kira wanita atau kanak-kanak, semuanya dibunuh. Pembuat dosa besar adalah kafir dan kekal dalam neraka, kata mereka. Tidak sah berkahwin dengan orang yang tidak mengkafirkan Uthman dan Ali. Ini satu pandangan yang sangat kerah dan ekstrim. Semua orang yang menyalahi mereka adalah kafir dan musyrik. Orang yang tidak berhijrah kepada mereka adalah musyrik. Wajib menguji kesetiaan orang yang berhijrah kepada mereka dengan cara suruh orang itu bunuh tawanan. Jika tidak sanggup, dia kata bermakna orang itu munafik. Orang yang ditawan mesti dibunuh. Sampai begitu sekali dia punya kezalimannya. Anak-anak orang yang menyalahi mereka kekal dalam neraka. Menganggap negeri orang yang menyalahi mereka sebagai negeri kafir, menggugurkan hukuman rejam ke atas penzina, yakni penzina muhsan yang sudah beristeri, mengharuskan kekufuran para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum dan selepas mereka dilantik menjadi nabi. Maknanya semua pandangan dia adalah sesuatu yang sangat berat. Kalau bak adalah potong tangan pencuri, potong sampai ke bahu. Nabi ajar sampai sekat pergelangan tangan sampai ke bahu. Wajib solat dan puasa bagi wanita yang haid. Wajib qada solat ke atas perempuan yang haid sebagaimana qada puasa. Apa dia lagi? Mendakwa ayat 204 ni kena rujuk dalam surah Baqarah khusus untuk Ali. Apa dia lagi? Mendakwa ayat 207 surah Baqarah khusus untuk Abdul Rahman bin Muljim, orang yang telah membunuh Ali. Penyokong mereka tidak akan masuk neraka jahanam. Jika berdosa, mereka diazab dengan azab selain neraka jahanam. Sebahagian mereka menggugurkan hukum hudud bagi peminum arak, manakala sebahagian lain menggunakan hukuman yang berat. Melakukan dosa kecil secara berterusan adalah suatu perkara syirik bagi yang tidak menyokong mereka. Tetapi para penyokong mereka, bagi para penyokong mereka, ia tidak pula dianggap sebagai syirik. Gitu. Ada pilih kasih dari buat dosa. Kalau orang puak-puak dia tak apa buat dosa, orang lain tak boleh. Mengharuskan taqiyah ni sama dengan golongan Syiah. Harus melantik wanita sebagai khalifah agung. Harus berkahwin dengan anak perempuan daripada cucu lelaki, yakni cicit. Harus berkahwin dengan cicit seorang, datuk berkahwin dengan cicitnya, ataupun anak perempuan, anak saudara lelaki. Sifat munafik itu hanya khusus bagi golongan yang disebut dalam Quran. Ada 27 dia punya ciri-ciri yang terdapat pada puak Khawarij yang bercanggah dengan ahli sunnah. Ini perlu kita tahu. Walaupun nama dia tak wujud sampai sekarang, tetapi orang yang memiliki sebahagian sifat ini ada pada zaman sekarang ini. Baik antara Ahbash dengan Khawarij. Ini sesuatu yang sangat kita takuti. Ketika pemimpin dia Abdullah Al-Harari Al-Habsyi ini meninggal tahun berapa?
1829 meninggal itu 28. Dalam website Yayasan Dakwah Islamiyah menganggap bahawa Abdullah Al-Harith inilah pejuang ahli sunnah yang sebenar. Kita pun jadi susah hati orang yang tahu menganggap ini adalah suatu bala. Ada pihak atasan yang menyokong mereka, yang bersetuju dengan tindakan ekstrim. Sekarang ni dia cuba mencari pengaruh orang-orang politik golongan VIP sekarang. Sekarang ni pendekatan yang digunakan oleh puak yang lawan orang lain, dia cuba menggunakan pengaruh untuk menekan orang lain. Ini yang berlaku di negara-negara yang kuat dipengaruhi oleh Syiah contohnya. Dia nak kuasa politik supaya dia boleh tindas orang lain. Kemudian berlaku di beberapa tempat suasana yang sangat kita bimbang apabila dia sebenarnya asal daripada Habsyah. Dia meninggal tahun 2008, umur dia 95 dah. Dia ada kitab dia tulis ada, buku dia tulis ada. Tapi perlu disemak sejauh mana sahih atau tidak dengan manhaj ahli sunnah. Mereka ni berpusat di Lebanon. Di Lebanon. Ada satu buku dihasilkan, saya ada terbaca, ada tengok dijual di syarikat Muda Osman. Mendedah, membongkar fitnah ke atas Ibnul Arabi As-Sufi. Bukan Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, hal lain pula. Ada satu tokoh sufi yang dianggap sesat oleh ahli tasawuf yang lain, itu Ibnul Arabi As-Sufi, kerana terkenal dengan fikrah al-hulul dan wahdatul wujud. Hulul menganggap Tuhan tu bersatu dengan makhluk. Itu adalah fikrah Ibnu Arabi As-Sufi. Tapi ada seorang penulis yang belajar di Lebanon yang pro kepada fahaman Ahbash, mengatakan bahawa tuduhan kepada Ibnu Arabi itu satu fitnah. Satu fitnah. Padahal semua diketahui bahawa ia bukan fitnah, ia adalah perkara yang benar, tapi dia cuba menegakkan benar yang basah. Adalah beberapa orang yang sealiran dengannya menulis perkara yang hampir sama. Baik. Persamaan ini dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, kemunculan puak Ahbash di Lebanon ketika negara itu berada dalam keadaan konflik perang saudara. Sama seperti ketika puak Khawarij muncul di zaman umat Islam berpecah belah atas beberapa isu yang berlaku. Yang kedua, mereka cuba mengaburi masyarakat dengan slogan dan gelaran yang indah, seperti mengatakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah bagi puak mereka, atau memberikan gelaran yang hebat. Kononnya pemimpin mereka ni adalah al-allamah, orang yang alim, al-muhaddis, seorang tokoh hadis yang diberikan kepada guru mereka Al-Harari. Ataupun bagi tokoh mereka bernama Nizar Al-Halabi. Mereka juga mengaburi para pelajar Islam yang belajar di luar negara, seperti di Switzerland, dengan dakwaan kononnya mereka adalah wakil daripada Universiti Al-Azhar di Mesir. Sehingga kata Adi Yusuf Qardawi sendiri dalam Fatwa Mu'asarah jilid ketiga, dalam mukaddimah, dia menceritakan bahaya kemunculan puak Ahbash. Mereka itu telah menuduh aku kafir, kata Yusuf Qardawi. Panah kan banyak Dr. Yusuf Qardawi. Dan ramai lagi tokoh ulama lain, Mutawalli Sya'rawi di Mesir, almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti, Said Sabiq, hatta hingga kepada Said Qutub sendiri. Tuhmahan yang diberikan oleh Ahbash sangat dahsyat, sangat berat. Mereka mengatakan yang ketiga, mereka mengeluarkan fatwa bercanggah dengan nas dan pendapat ulama muktabar, seperti katanya boleh melihat, bercampur dan bersalam dengan wanita yang bukan mahram. Wanita boleh bertabarruj, memakai wangi-wangian, boleh keluar rumah tanpa izin suami, boleh makan riba dan boleh bersolat walaupun dengan pakaian yang ada najis. Jadi punah kerana habis agama. Mengatakan Quran adalah lafaz Jibril, bukan kalamullah. Mereka menafi dan mentakwilkan nas-nas sifat bagi Allah. Beriktikad bahawa segala perbuatan hamba adalah mengikut kehendak Allah semata-mata,
mengamal dan mengalakkan bid'ah seperti memohon hajat pertolongan di kubur, melakukan amalan tasawuf yang sesat, hak betul tak ikut hak sesat, dan membesarkan sambutan maulid. Kalau radio IKIM tu khusus malam Jumaat, tak habis-habis maulid. Minggu lepas buat pula di Masjid Al-Mizan. Kata berapa kali Nabi beranak ni? Kalau biasa buat Rabiul Awal ni setiap bulan, tiap-tiap hari. Ini firqah ni mari, fikrah di sini mari daripada golongan, asalnya golongan Ahbash. Yang perlu dibesarkan dalam ajaran agama adalah syariat Allah, bukan soal kelahiran Nabi. Itu yang diajar dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kamu membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya, bertasbih kepadanya pagi dan petang. Itu cara beragama. Dan cara nak faham bagaimana tu'azziruhu, tuwakkiruhu, lihat kepada cara yang dilakukan oleh para sahabat. Adakah para sahabat setiap minggu, setiap bulan buat sambutan Maulid Ar-Rasul? Tapi ini yang dilakukan oleh puak Ahbash. Kalau puak Syiah lagi hebat. Habis semua yang pernah berlaku di Gombak bila pihak-pihak Jais buat serbuan, buat sambutan Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husin, macam-macam. Dan segala pemimpin-pemimpin Syiah yang terdapat dalam firqah, apa dia Syiah Imam Isna Asyariyah, Imam 12. Perkara itu adalah perkara yang ghair masyru' fid din, yang tidak disyariatkan dalam agama, yang tidak disuruh untuk kita melakukannya. Mereka mencela para sahabat, terutamanya Muawiyah, Khalid Al-Walid dan Aisyah radhiyallahu anhum. Tindakan mereka ni sama dengan Syiah. Dari sudut mencela sahabat ni, Ahbah ni sama dengan Syiah. Sama dengan Syiah, tapi kononnya dia mengatakan mereka ni menentang Syiah. Mereka ada ahli sunnah, tapi perangai dia sama dengan Syiah. Syiah cukup marah kepada Muawiyah. Berlaku di Syria, ada budak lelaki dibunuh kerana nama dia adalah Khalid Al-Walid. Ada kanak-kanak perempuan disembelih semata-mata namanya Aisyah, ataupun ayah dia namanya Abu Bakar. Ini Syiah. Dan perkara yang sama tidak mustahil dilakukan oleh Ahbash. Sebab mereka memandang sangat negatif kepada nama-nama sahabat seperti ini. Mereka mengkafir dan memerangi para ulama yang tidak sehaluan dengan mereka. Seperti tokoh ulama Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Syeikh Muhammad Abdul Wahab, Nasiruddin Al-Albani, Said Sabiq, Said Qutub, Mutawalli Sya'rawi di Mesir, Muhammad Ghazali, Dr. Yusuf Qardawi, Said Ramadan Al-Buti yang meninggal baru-baru ini bila tahun lepas. Jadi berdasarkan fakta ni, kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa sesiapa sahaja pada hari ini yang mempunyai ciri dan sifat seperti Khawarij, maka dia layak dipanggil sebagai Khawarij moden. Demikian juga sebarang kumpulan yang memiliki dasar dan pegangan yang sama dengan dasar pegangan Khawarij, mereka layak dipanggil Khawarij moden. Yang kita bimbang ialah mereka boleh mempengaruhi orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Boleh mempengaruhi orang yang tidak tahu apa-apa. Sebab maklumat yang kita terima daripada fakta-fakta yang boleh dipercayai, dia sudah masuk banyak tempat dah. Banyak tempat dia masuk. Sehingga apabila ditegur, anak-anak murid dia kata semua tuduhan itu adalah fitnah. Kita kata mana mungkin fitnah? Kewujudan dia adalah pada zaman kita dan kita tahu dan kita rasai ia tidak fitnah. Tapi ada yang mendakwa dia adalah fitnah. Jadi ini tindakan yang mereka buat, yang berlaku di tempat kita dah berlaku. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, maka kita tidak mustahil boleh termasuk dalam perangkap mereka. Mereka adalah Khawarij dari sudut amalan dan pegangan, meskipun dari segi hukum Khawarij, dari segi
walaupun mereka itu bukan khawarij dari segi nama, sebab nama itu tidak wujud pada mana majmuah pada masa ini. Rasanya tidak ada sesiapa yang begitu bodoh untuk memakai nama kumpulan yang telah disepakati sebagai sesat. Tetapi amalan dan pegangan khawarij mungkin wujud, sama ada dalam konteks individu dan kumpulan. Jadi sebelum kita sambung tajuk berikutnya dalam buku Usul Ishrin, ada soalan atau minggu depan lah insya-Allah ada soalan. Ya. Ya. Ada. Bacaan surah Kahfi itu banyak riwayat. Ada riwayat yang sebahagiannya tidak sahih, ada juga riwayat yang sahih. Ada dalam riwayat Al-Hakim fil Musnad, ada dalam Sunan Kubra Baihaqi pun ada. Cuma beberapa riwayat yang menisbahkan kelebihan baca surah Al-Kahfi pada mana Jumaat, ada yang tidak sahih dan ada juga yang sahih. Tapi itulah yang sabitnya. Untuk baca surah Kahfi itu ada. Tapi cuma cara mana kita nak baca tu, maka tidak terikat dengan kaifiat yang khusus. Itu kena faham tu, bukan kaifiat yang khusus. Sebab kita baca untuk beramal. Tapi kalau kita baca niat untuk ta'lim, untuk ta'allum, mengajar dan belajar, maka boleh kita belajar, kita baca sekali-sekala. Mungkin ada seorang ketua guru Quran baca malam ni 2 muka surat untuk surah Kahfi, maka yang lain-lain ikut. Bacaan yang betulnya begini dari segi sebutan hurufnya, makhrajnya. Kemudian mungkin minggu depan pula sama muka surat yang berikutnya. Tapi soal kita nak baca sendiri-sendiri itu terpulang kepada kita lah. Terpulang pada kita. Ada soalan lain? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.